Okey. So, selamat kembali kepada penonton yang sedang menunggu dekat YouTube TV Lahazon. Okey, so hari ni kita sama balik kita punya live, ada beberapa technical issue tadi. Sure. Okay. Ya. Yeah. So, Kamera. kamera. Kamera saya dia suka magic, dia langgar sikit hilang. Jap. Apa ada suara saya? Sekejap. Okey. Banyak betul lah gangguan ni. Okey, so hari ni saya nak tengok soalan teknik menjawab soalan kertas 2 ACMAT topik tingkatan 4. Okey. So ada soalan arah sederhana dan juga arah tinggi lah. Okey, so kita tengok dulu. Okey, so untuk pengetahuan semua, lagi sekali kita review balik Bahagian A korang adalah 50 markah. Okey, so korang kena pungutlah sebanyak yang mungkin 50 markah. Untuk bahagian A saja dah 50 markah. Okey, kita tengok soalan yang pertama yang kita bincangkan hari ni. Okey, so ini adalah topik 2 Okey, topik 2 fungsi kuadratik ACMAT tingkatan 4. Okey, so kita baca sekejap soalan dia. Diberi alfa kuasa 2 dan beta kuasa 2 ialah punca-punca persamaan kuadratik 4x kuasa 2 tolak 7x tambah 9 sama dengan 0. Cari nilai alfa tambah beta dan nilai alfa beta dengan keadaan alfa lebih kecil daripada 0 dan beta lebih kecil daripada 0. Okey, so untuk soalan ni first, dalam topik fungsi kuadratik ni korang kena baca betul-betul, kena kenal pasti kata kunci dia. Alright, so first kata kunci kat sini adalah, okey, itu kata kunci dia. Dia bagi punca, itu dia punya punca alfa kuasa 2 dan beta kuasa 2. Itu dia punya roots lah, okey, dia punya roots. Okey, alright, lepas tu dia cakap, alfa kuasa 2 dan beta kuasa 2 itu adalah punca-punca dia. Okey, punca bagi persamaan yang mana? Okey, itu persamaan dia. 4x kuasa 2 tolak 37x tambah 9. So, bila korang baca soalan ni, okey, first kali apa yang korang kena buat? Okey, first kali apa yang korang kena buat adalah, okey, dia dah bagi dah. Ini punca dia, alfa kuasa 2 dan beta kuasa 2. Agak-agak yang form 5 ni ingat lagi ke? Macam mana nak buat ni? Okey. So, ni Syed. Ni kan? Ya. Macam nak buat? Okey. So, macam tu je dia macam. okey, so kat sini dia bagi punca kan. Ni punca dia alfa kuasa 2 dan beta kuasa 2. So, bila korang tengok soalan macam ni, terus korang kena buat benda ni. Alfa tambah beta. Maksudnya, bila korang tambahkan dua punca yang diberi, so korang akan dapat negatif B per A. So korang ingatlah bila jumpa soalan macam ni, ini first yang korang kena buat. Ini je benda dia. Okey. Ambil dua punca yang dia bagi tu, tambah dapat negatif B per 2. Okey, kat sini alfa kuasa 2 sorry. Alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sama dengan negatif B per A. Okey, ini punca dia. So punca 1 tambah punca 2 akan dapat negatif B per A. Itu dia punya formula. Okey, so sekarang kalau darab dapat C per A je kan? Ya, betul. Thank you. Okey. So, alfa darab beta. Alfa darab beta, sorry. Okey, punca dia kat sini alfa kuasa 2 kan? So, alfa kuasa 2 darab beta kuasa 2 sama dengan C per A. Korang ingat? So, jumpa bentuk soalan macam ni first thing yang korang kena buat. Benda pertama yang korang kena buat adalah benda ni. Okey. So, next, korang gantilah nilai dia. Okey? Negatif B per A. So, kita tengok kat sini B dia berapa. B dia adalah negatif 3 per 7 negatif 3 per negatif 37. So korang gantilah kat sini negatif 37 per dengan A. A kita adalah 4. Okey. Inilah A 4, B negatif 3 per 7, C adalah 9. So daripada sini korang dapat alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sama dengan 37 per 4. Okey, jalan kira dia memang panjang So senak korang sediakan kertas memang full lah, kertas A4 ke fullscape kan. Memang satu full. Okey? Memang panjang jalan kerja dia. So pun tak muat ni, sekejap lagi saya akan padam. So kalau korang nak salin, korang salin dulu. Okey? Ini langkah first yang korang kena buat. Okey, next, alfa kuasa 2, beta kuasa 2. Kat sini kenapa alfa kuasa 2, beta kuasa 2? Sebab dia dah bagi. Ini punca dia, ini pun punca dia. So bila punca darab punca, korang akan dapat C per A. Itu dia punya rumus lah. Okey, dia punya rumus. Alright. So korang dapatlah kat sini. C kita berapa? 9. A kita adalah 4. Settle. So kita dapat kat sini alfa kuasa 2, beta kuasa 2 sama dengan 9 per 4.
Okay, selesai. Okay, selesai kat situ. Okay, next. Apa yang kita nak buat kat sini? So, kita ada alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sama dengan 3/74. Kita ada alpha kuasa 2, beta kuasa 2 sama dengan 9/4. Okay, so kat sini korang kena ingat something Soalan minta, korang tengok soalan minta alpha tambah beta, soalan minta alpha beta. So, alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Yang ni korang kena ingat ni trik. Trik dalam topik ni adalah benda ni. Alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Kat mana korang nak dapat benda ni? Okey. Benda tu korang boleh dapat daripada sini Okey, jap sebagi contoh. Saya tanya korang lah A tambah B. Contoh, kalau sebut A tambah B kuasa 2 sama dengan apa? Cuba korang kembangkan. Dapat apa? A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Betul. Tambah 2AB tambah B kuasa 2. Betul? Alright. So, sekarang, okay, kalau korang tengok kat sini, alpha tambah beta kuasa 2 sama dengan alpha kuasa 2 tambah 2 alpha beta tambah beta kuasa 2. So, sekarang kita nak alpha dan beta. Okay, setukarlah A dengan B ni setukar jadi alpha, jadi beta. So, korang akan dapat alpha tambah beta kuasa 2 sama dengan alpha kuasa 2 tambah 2 alpha beta tambah 2 beta kuasa 2. Okay, tambah beta kuasa 2. So, sekarang cuba korang tengok yang kita nak apa? Kat sini, yang kita nak alpha tambah beta kuasa 2. Itu je yang kita nak. So, maksudnya kita nak kat sini. Okay, ni yang kita nak. Alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Ni yang kita nak. So, apa yang korang buat kat sini? Korang tinggal sahaja sebelah kanan, alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2. So, yang ni kena pindah ke kiri. So, korang dapatlah alpha tambah beta kuasa 2 tolak 2 alpha beta. Okay, trik dia macam tu Untuk topik ni memang macam tu. Kalau korang jumpa sahaja dia cakap alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2, apa yang korang kena buat? Benda ni. Okay, korang buat benda ni. Alpha tambah beta kuasa 2, lepas tu korang pindahkan. Sebab kita nak yang ni sahaja guys. Kita nak yang ni je. Alpha tambah alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Yang tu yang kita nak. Okay, alright. So, dekat sini korang pun gantikan tempat. Okay, contohlah sebab kat sini 1 Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Okey, untuk persamaan pertama, alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2 adalah alpha tambah beta kuasa 2 tolak 2 alpha beta kan? Betul. So apa korang kena buat kat sini adalah daripada persamaan 1. Dari persamaan pertama. Korang tengok kat sini, alpha tambah beta kuasa 2. Alpha tambah beta kuasa 2. So kita kena gantikan semula kedudukan dia. Kena ganti baliklah. So kita akan dapat alpha tambah beta kuasa 2 tolak 2 alpha beta sama dengan 37/4. Persamaan pertama. So ubah dari tadilah. So saya cakap dia persamaan pertama lagi. So korang dapat macam tu. So far ada apa soalan tak? Syaz Tak ada Alright. Yang form 4 kalau ada soalan boleh tanya tanya je. So kita buat macam kelas macam biasa je walaupun ada live, kelas macam biasa je. Alright. Settle kat situ. Yang daripada persamaan kedua ni korang boleh selesaikan lagi sebenarnya. Betul tak? Alpha kuasa 2, beta kuasa 2 sama dengan 9/4. So basically yang ni korang boleh solve lagi ni. Untuk persamaan kedua ni korang boleh selesaikan lagi. Macam mana korang buat? Korang fakturkan. Alpha beta kuasa 2 sama dengan 9/4. Tengok kita punya motif. Soalan minta alpha beta. Soalan minta korang cari alpha beta. Cuba korang tulis dekat chat. Siapa dah dapat alpha beta dia berapa? Alpha beta kuasa 2 sama dengan 9/4. Cuba korang bagi tahu saya. Siapa dah dapat? Alpha beta dia apa? Ada yang dapat ke? Dah Alright. Dapat kan alpha beta kan? Thank you Lutfan, thank you Marvel, thank you Syamil. Alright, wakil daripada form 4? Saya masih form 4. Belum birthday. Thank you Syaz. Syaz pun dapat, good. Tetapi
Tetapi dekat sini ramai yang cakap satu je jawapan dia. Kenapa Saja tu. Masih lagi buat benda yang sama. Selalu dah seulang kan. Okey, alfa beta kuasa 2 sama 9/4. Ingat, bila korang pindahkan punca, korang akan dapat plus minus. Ingat korang akan dapat plus minus. So, alfa beta dekat sini korang akan dapat dua nilai iaitu satu 3/2, satu lagi negatif 3/2. So, korang ada dua jawapan. Alfa beta sama dengan 3/2 ataupun negatif 3/2. So korang ingat lepas ni kalau korang buat punca kuasa 2 dia akan jadi plus minus. Okey, jadi plus minus. Okey, dekat sini dia bagi syarat. Cuba tengok syarat dia apa. Dia cakap nilai alfa mesti kecil pada kosong, nilai beta mesti kecil pada kosong. So, yang mana satu jawapan yang diterima kat sini? 3/2 ke negatif 3/2? Lebih kecil pada kosong kan. Alfa kecil ada kosong, beta kecil ada kosong. Negatif lah. Negatif, Tak payah okey. marah. Tak tahu. Apa marah sangat tu? Steady, kita tak jadi buat stream je Kita buat kat Zoom steady. Tak. Bawa-bawa pula. Sorry Syamil, so lepas ni sejanji Syamil, saya tak buat dah kat stream je Untuk kamu special tak buat dah. Okey, ramai yang mengatakan negatif 3/2 guys. Okey, saya nak tanya kamu. Alfa lebih kecil pada kosong, nilai dia positif ke negatif? Negatif. lah. Negatif. Negatif lah. Beta lebih kecil pada kosong, positif ke negatif? Negatif. Alfa darab beta ni? Positif lah. Apa ni? Apa benda Syamil tadi cakap negatif? Okey, negatif darab negatif, jawapan dia positif. So jawapan korang alfa beta adalah 3/2. Okey, so kat sini korang ada satu lagi syarat alfa negatif, beta negatif. Selesai. Okey, selesai kat situ. Okey, sekarang settle alfa beta. Alfa tambah beta pula. Okey, jap, ada soalan ke? Kenapa saya tak faham? Okey, jap. Macam ni. Okey, so sekarang kita ada alfa beta. Alfa beta kita ada dua nilai. 3/2, positif 3/2, negatif 3/2. Okey, kenapa jawapan kita kena pilih? Sebab soalan dia bagi syarat. Alfa lebih kecil pada kosong, beta lebih kecil daripada kosong. Okey, so dekat sini kita buatlah simbol. Okey, kita buat simbol. Alfa lebih kecil pada kosong maksudnya nombor negatif. Beta lebih kecil pada kosong maksudnya nombor negatif. So, alfa negatif darab dengan beta negatif. Negatif, positif. Negatif dan negatif dapat positif. So, dapatlah jawapan dia 3/2. So, abaikan. Okey, 3/2 kita abaikan. Okey, menjawab soalan tak bagi yang bertanya tadi? Okey, so ini kita abaikan. Okey, kita ambil 3/2 sahaja. Jawab. Okey, settle so pentinglah tu. Kat situ pun penting juga untuk korang take note pasal syarat. Sebab dia bagi syarat kan, alfa dengan beta mesti negatif. Okey, next. Macam mana nak cari alfa tambah beta? Okey, macam mana nak cari alfa tambah beta? So kat mana tadi kita dapat? Kat sini kan? Ni. Alright, sekarang daripada persamaan pertama, korang gantikan nilai sahaja. Sekarang saya nak tanya, alfa tambah beta ada nilai tak? Okey, sekejap daripada persamaan pertama. Ni persamaan pertama tak ada. Tolak 2 alfa beta. Alfa beta kita ada tak? Ada. Ada. So nak buat apa ni? Buatlah. Kita gantikan nilainya. Ganti je lah. Ganti je lah. Okay. Alright. So kita ganti. Okay. So kat sini korang gantilah. Alfa tambah beta kuasa 2. Tolak 2. Alfa beta kita 3/2. Ganti yang masuk. 3/2 sama dengan 37/4. Okay, apa kata korang bantu sekejap selesaikan ini dapat berapa ni? Jawapan dia semua 7/2 atau negatif 7/2. Jangan jawab apa semua. Lepas dipindahkan sahaja. Dapat berapa? Sahaja. Lepas dipindahkan sahaja. Okay, Lepas tolong pindah. jap. Lepas pindah dapat 49/4. 49/4. Okay, thank you. Okay, next. So dekat sini, korang pun dapat dua nilai juga kan? Korang tengok, soalan minta alfa tambah beta dengan alfa darab beta. Yang ni dah settle. Dah jawab soalan. Satu lagi korang nak cari alfa tambah beta. Ni kita dah dapat dah alfa tambah beta. So,
buka sahaja kurungan alfa tambah beta sama dengan pindahkan dekat sini. So jadilah plus minus lagi sekali 49/4. So korang tekanlah kalkulator, dapatlah alfa tambah beta sama ada 2, 7/2 atau negatif 7/2. Again, korang kena pilih. Cuba korang tulis dekat chat. Yang mana satukah jawapan dia? Alfa tambah beta 7/2 ke negatif 7/2? Okay, cuba try. Saya nak charge pun jap. Cuba kita sekejap. Okay, pilih. Kita ada 2 jawapan Tak boleh dua-dua. Korang kena pilih salah satu sahaja. Saya dah pilih je. Dah Okay. Alright, so majoriti dah jawab dah kat sini. Okay, ada jawab positif, ada jawab negatif, ada jawab positif. Okay, kalau negatif, kenapa jawapan dia negatif? Sebab Siapa saya. yang wakil negatif? Sebab saya. Saya. Kau negatif juga Kau Ya. jawab kau. Syamil. Bagilah dia. Okay, Syamil. Ni sebab saya bila negatif ditambah negatif tambah dengan negatif, dia akan jadi negatif. So bila negatif tolak dengan nombor Cakap elok lah, tak faham lah. Macam mana? Okay, negatif tambah dengan nombor negatif akan dapat nombor negatif gitu. Betul lah, itu saja jawapan dia. Okay. Ha. Alright. So, bagi yang jawab positif tu, okay, korang tengok kat sini alfa kita negatif, beta kita negatif. So, operasi tambah. Operasi tambah. So, negatif tambah nombor negatif, korang akan dapat negatif. Okay, korang akan dapat negatif. Okay, alright. So, negatif tambah negatif, korang akan dapat negatif. So, jawapan alfa tambah beta sama dengan negatif 7/2. Lutfi ada tak? Kenapa saya macam tak perasan lah? Ada. The I know. Ada Miss. Sure. Ada. Alright. Ada siapa memanggil? Tak kan, dia cakap ada miss. Dia cakap sure. Okay. 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 Alright. So, boleh nampak ini bentuk soalan yang pertama. Soalan ni memang famous lah. Tak percaya Dalam soalan, biasa akan keluar soalan macam ni. Okay. Soalan dia akan bagi. So, kat sini apa yang Hina nak bagi tahu korang. Kalau soalan bagi 2 punca. Contoh soalan bagi 2 punca. Soalan tu minta korang cari nilai punca tu. Apa korang kena buat? Ini starting dia. Korang kena buat punca 1 tambah punca 2 sama dengan negatif B per A. Lepas tu punca 1 darab punca 2 sama dengan C per A. Okay, ini adalah formula sahaja daripada topik. Okay, so korang boleh start lah kat sini. So korang tahulah starting. Bila nak jawab soalan, korang kena tahu starting kat mana. Okay, so bila korang baca soalan ni, korang tahu. Okay, starting dia kat sini. Okay, alright. Clear, settle. Korang boleh dengar ke? Okay. Dengar. Okay, saya tak boleh pasang lama, takut dia copyright. Okay, next. Dengar apa? Tadi cakap dengar. Dengar saya Dengar cakap apa? Saya cakap ada lah. Oh, yang saya cakap? Oh, tak. Saya ada letak muzik. Oh, tak dengar? Tak Ada dengar pun. Sekejap. Try. Dengar. Tak ada. ada? Nobody. Oh, saya tahu sebab saya tak share sound. Okay, jap. Lagi sekali. Ada. Dengar? Ada. Okay, alright. Saya tak boleh buka ni sound yang lagi copyright. Okay, settle Okay, next soalan nombor 2. Takkan lagu tu pun nak claim copyright. Muzik daripada YouTube. Ada YouTube ni. Daripada YouTube dia tak boleh ambil, takut ada yang copyright. Okay, next soalan seterusnya. Bentukkan persamaan kuadratik baharu yang mempunyai punca-punca alfa beta. Okay, bentukkan persamaan kuadratik baharu yang mempunyai punca-punca alfa dan beta. So, apa yang korang terlintas kat sini bila soalan cakap bentukkan? Itu kata kunci dia, bentukkan. Kita kena buat baru je. Kena buat baru. Buat baru, betul? Kena buat baru. Okay, so sekarang korang kena buat baru. Macam mana nak buat baru tu? Apa? Macam mana nak buat baru? Okay, siapa ingat formula untuk bentukkan persamaan kuadratik? Ada tak boleh share?
X kuasa 2 Okey. X kuasa 2 tambah tolak tolak HTP. HTP. Okay, so tambah HTPX. Okey, good. X HTPX lah. So tol tambah HDP HDP sama dengan sama dengan kosong. okey. Alright, semua kena ingat benda ni Bila soalan cakap bentuk sahaja persamaan kuadratik terus korang ingat benda ni. Ni yang sorpor tu kesa, betul. Good Zaira. Sorpor. Ini sorpor bahasa English dia sorpor X square minus sor. Asal bunyi macam Melayu, bahasa Inggeris? Betul lah English, sor. Yeah. Sum of root. Sum of root. Next product of root. Sama dengan kosong. Okay, so saya nak korang tuliskan kata kunci ni sekarang hari ni saya nak bincang pasal teknik menjawab sebab saya tahu untuk kira-kira tu insyaAllah korang dah boleh sikit-sikit. Cuma problem dia bila korang tengok soalan tu, korang tak tahu nak start dengan apa. Okay, so kat sini korang ingatlah, jumpa saya cakap form a new quadratic equation ataupun bentuk persamaan kuadratik, terus korang tulis formula ni. Okay, x square tolak sor x tambah 4. Okay, so dia cakap seterusnya bentukkan persamaan kuadratik baharu yang mempunyai punca-punca alfa dan beta. So, apakah dia punya HTP ataupun SOR? Tadi Okay, guna punca ni. Apa hasil tambah punca dia? alfa tambah beta. Betul, alfa tambah beta. So, barulah korang rujuk pada yang korang dapat tadi. Alfa tambah beta kita dapat berapa tadi? Negatif 7/2. Negatif 7/2. So korang ambil lah kat sini negatif 7/2. Okey. Itu cara dia Okey, thank you Sarah, good. So soalan cakap kan, bentukkan persamaan kuadratik baharu yang mempunyai punca-punca tersebut. Dia dah bagi tahu dah punca ni. Okey, punca alfa dengan beta. So pertama korang kena ada hasil tambah punca. So alfa tambah beta. Okey, kebetulan soalan tadi korang dah dapat. Alfa tambah beta negatif 7/2. So korang ambil sahaja. Okay, next. Hasil darab punca ataupun POR. Okay, sama dengan alfa darab beta. Alfa darab beta tadi berapa? 3/2 Negatif. Positif kan? Positif. Positif. Okay, Tadi ada ni, daripada tadi lah. Sabar. Tak ke ilmu lagi Syamil? Tak kan? Gara-gara dia seorang tu. Okay, tak ada lah Syamil. Okay. Alright, settle kat sini alfa tambah beta, alfa tambah beta. So next, apa korang nak kena buat? Masukkan nilai. Masuk. Betul, masukkan sahaja. Okay. X square tolak HTP X tambah dengan HDP equals to 0. Okay, korang mahirkan betul soalan ni SPM ni tak pernah tak keluar topik macam ni. Okay, betul soalan macam ni. Okay, X kuasa 2, salin balik, tolak. HTP kita tadi berapa? Tu, negatif 7/2. Negatif 7/2X. HDP kita adalah 3/2. Dah selesai. Okay. So, Cantikkan. nak cantikkan boleh, tak nak cantikkan boleh. Kalau prefer korang cantikkan. Okay. Jawapan skema dia akan cantikkan. Okay. Alright. So, bolehlah korang kira sekejap sebelum saya tulis tu. Okay. So kat sini korang just tukarlah simbol-simbol ke apa semua yang ada Okay, X kuasa 2 tolak-tolak jadi tambah 7/2X tambah 3/2 sama dengan kosong. So macam mana nak cantikkan dia? Korang tengok, okay, cara nak cantikkan korang kena pilih yang lebih kecil ke lebih besar penyebut dia? So kalau tak cantikkan boleh lost mark ke? Okay, pendapat saya macam ni lah Okay, jawapan akhir macam ni pun dah diterima sebenarnya. Okay, cuma lagi bagus kita cantikkan. Kalau kita cantikkan dia sebiji macam skema. Itu je. Okay. Kita tak tahu pemeriksa kita macam mana. Okay. Bila kita SPM pemeriksa kita macam mana. Mungkin ada pemeriksa yang betul-betul ikut skema. So dia just tanda lah. Tak sama. So kamu kurang 1 markah. Macam tu je lah. Okay. Pada so ni dah full mark dah sebenarnya. Okay. Dah full dah. Okay. Cuma better korang cantikkan. Sebiji macam skema. So macam mana korang nak cantikkan nombor pecahan? Okay. Andai kata pecahan nombor sama kat bawah ni nombor 2 kan. So korang darab sahaja semua dengan 2. So dapatlah 2x kuasa 2. Okay. 2 potong. Okay.
tambah 7x, 2 potong. Tambah 3 sama dengan kosong. Okey, ini sebiji macam skema. So, tak ada dah pemeriksa tu nak tengok betul salah betul tak dah. Okey, tak perlu dah dia nak check. Okey, dia tengok terus skema, terus full mark. Okey, benda macam itulah. Dia macam ni lah. Contoh kalau korang tak cantikkan, pemeriksa dia akan check balik lah. Dia akan tengok step korang, kenapa tak sama dengan skema ni, dia akan check satu-satu balik. Macam tu. Cikgu pun samalah, dia akan check balik. So, kalau kita memudahkan kerja cikgu, senanglah cikgu bagi markah. Okey, settle macam tu. Siap. Ya. So kalau penyebut dia tak sama, buat apa? Okey, bawah tak sama Okey, contoh. Kita bagi contoh tak sama, x kuasa 2 tambah 7/4 x tambah 3/2 sama kosong. Okey, kalau tak sama, korang nak darab dengan berapa? 4. Thank you. Good. Kalau tak sama, korang kena darab dengan penyebut ataupun denominator yang lebih besar. Okey, korang kena ikut denominator yang lebih besar. So kat sini korang darablah dengan 4. Contoh darab dengan 4. So korang dapatlah 4x kuasa 2, 4 potong tambah 7x, 2 bahagi 4 tinggal 2. So 2 darab 3 dapat 6. Okey, macam tu. So dapatlah 4x kuasa 2 tambah 7x tambah 6. Okey, contoh. Kalau nombor tak sama kat bawah kan, penyebut tak sama, korang pergi ambil nombor lebih kecil. Kalau korang ambil nombor kecil, dia still akan dapat nombor pecahan lagi. Okey. So kat sini satu lagi, kalau pecahan penyebut tak sama, korang ambil nombor yang lebih besar. Okey. Alright, settle kat situ. Okey, so yang mana kita punya geng-geng form 4 okey ke? Zaira, Adriana, Syaz, siapa lagi? Siapa lagi? Zaira, Sarah. Saya form 4. Yang form 5 tak apa. Okey. Mabul okey Mabul Okay. Alright, settle. Adriana je respon dia tadi. Okey ke yang lain agak pening sudah. Okey. Jap, bagi tahu sekejap. Pening start kat mana? Hari ni teknik menjawab cuba bagi tahu kat mana? Start Syamil cakap negatif tu. Syamil cakap Syamil negatif. cakap negatif, dia mau mening. Syamil mau mening Oh. kepala diorang. Jangan sampai Syamil keluarkan dia punya konsep lagi lagi complicated je lagi. Okey, boleh tak bagi tahu kat pening tu kat mana? Saya cuba ulang lagi sikit, lagi sekali. Okey, lepas tu kita proceed soalan seterusnya. Kat bahagian mana? Ataupun sekarang tengah digest. Kalau pening tu sebab tengah digest tak apa. Ataupun ada bahagian yang tak faham. Boleh ke? Tak tahu ni tajuk apa. Jangan cakap tak tahu tajuk apa lah. Kalau tak tahu tajuk apa tu susah sikit lah. Okey. Ni topik fungsi kuadratik. Tapi Okey, saya time mula-mula belajar ni pun pening Ya, okey. Sebab tu saya share korang tips dia. Korang nampak kata kunci bentuk kan, terus korang buat x square, okey, tambah tolak HTPX tambah HDP. Sebab itu orang panggil apa? First step apa yang korang kena buat. Baca soalan, ini first dia. Okey. Macam soalan tadi, korang ada 2 punca. Soalan minta cari nilai dia, itu cara korang kena buat. Okey, terus saya akan bagi terus pada cara dia. Okey? Alright, nampaknya yang bertanya yang bagi tahu pening tadi diamlah pula. Okey, tak apa. Kita lihat soalan seterusnya lah Okey. Okey, settle. Next one. Okey, soalan seterusnya. Okey. So, soalan seterusnya, lengkung bagi fungsi kuadratik fx sama dengan p tolak x kuasa 2 tambah qx menyilang paksi y pada titik 05. Garis lurus y sama 14 menyentuh titik maksimum lengkung itu. Cari nilai p dan nilai q dengan keadaan q lebih kecil dari 0. Okey, sekarang saya nak bantu korang. Okey, dengan cara cuba korang tulis dekat chat seberapa banyak mungkin kata kunci korang dapat soalan ni. Silakan. Okey, ada berapa kata kunci soalan ni? Cuba korang tulis kata kunci yang ada. Yang korang rasalah. Okey, ini topik fungsi kuadratik. Kan? Fungsi kuadratik juga ni. Okey. Topik Kita fungsi kena tu berapa semak serentak. serentak. Okey, thank you. Adakah disebabkan menyilang di situ? Okey. Ya. Okey, good. Thank you. So dekat sini semua dapat menyilang kata kunci dia, betul? Okey, semua dapat satu je. Lufan dah tulis belum? Dah. Okey. Lufan, kata kunci dia berapa kamu dapat kat sini?
Menyilang. Lagi. Good Syaz. Bagus. Tu lah menyentuh titik maksimum. Okay. 2. Okay. Alright. Good. Betul So dekat sini kata kunci pertama adalah menyilang paksi Y pada titik 05. Okay. Betul. Garis lurus tu pun betul. Okay. So menyilang paksi Y pada titik 05. So dekat sini kata kunci korang dapat adalah menyilang. Sekejap Okay. Menyilang paksi Y pada titik 05 ni kita panggil apa Y intersect ke X intersect Y. Pintasan Y ke pintasan X? Pintasan Y. Okay, pintasan Y. So itulah bendanya So kalau cakap pintasan Y, apa yang korang kena ganti? C. X sama dengan kosong. Oh. C tu betul. C tu betul. Pintasan Y. Kau malu lah. Pintasan Y tu nilai C betul. Maksud saya sekarang korang nak gantikan dengan apa? X sama dengan kosong. Okay, next. Tengok kata kunci seterusnya adalah tu. Y sama dengan 14 menyentuh titik maksimum. Okay, menyentuh titik maksimum. Okay. So korang ada macam ni lah. So kat sini korang ada satu gambaran lah, contoh gambaran. Ini dia punya graf melengkung. Okay. Lepas tu dia menyentuh pada titik maksimum ke atas ni. Okay. Alright, soalan ni tanya. Cari nilai P dan nilai Q dengan keadaan Q lebih kecil dari kosong. So sekejap, kita tulis dulu. Fx sama dengan P tolak X kuasa 2 tambah Qx. So bila korang nak selesaikan, Fx ni tukarkan kepada Y. Sentiasa sebab ni dia dalam bentuk fungsi. Okay. So kita tukar bentuk persamaan. Y sama dengan P tolak X kuasa 2 tambah Qx. So daripada sini korang rasa boleh selesaikan P ke Q dulu rasa-rasa? P. Tengok koordinat yang ada. Koordinat. Okay. Korang ada koordinat 0, 5. Okay. So korang selesaikan itu dulu lah. Okay. Ini adalah first step korang. Okay. First step korang kat sini. Dia dah bagi 0, 5. So korang gantikan sahaja nilai dalam persamaan. Y kita 5 sama dengan P tolak X kita 0 tambah Q darab dengan 0. So korang dapatlah nilai P sama dengan 5. Okay. Dah dapat nilai P. Okay, next. Soalan Q. Okay. Okay, nilai P dah dapat, settle kat situ. Okay, P sama dengan 5. Okay, next. Soalan seterusnya, dia minta korang cari nilai Q. So kat sini korang ganti sahaja sebab P korang dah dapat. So korang ganti balik. Okay, ganti balik kat sini. Y sama dengan 5 tolak X kuasa 2 tambah QX. Okay, sekarang nak cari nilai Q. Okay, yang ni thank you Syaz bagi tahu tadi. Okay, bila soalan sebut sahaja maksimum, okay, senang korang catat benda ni kecuali Lutfan Syamil Maba, korang ada benda lain. Kalau soalan cakap maksimum, korang ada satu lagi pilihan. Okay, untuk form 4, kalau soalan cakap maksimum sahaja, terus korang kena buat bentuk vertex. Vertex ni. Vertex form. Kalau saya nak pakai DYDX kat sini boleh je. DYDX boleh? Okay, nak try ke? Boleh. Try. Sekejap Man, try man. DYDX boleh. Kalau titik maksimum, DYDX sama kosong lah. Try lah kalau nak try. Cuma hari ni saya tak buat DYDX, kita buat topik form 4 kan. Okay, so apa yang, ya. Vertex tu apa? Vertex tu bukan yang skala ke? Yang skala dengan jarak kan? Itu vektor. Okay. Apa ini man? Ini apa? Syamil jangan. Bukan. Dia sama V. Itu vektor. Okey, vektor lawan skala. Okey, ni vertex. Okey, siapa boleh share dengan saya? Kalau nak tukar pada bentuk vertex, apa kaedah yang kita kena gunakan? Bagi tahu pun boleh, tulis type pun boleh. Form 5 nak exam lagi 5 bulan. Memanglah nak tulis panjang lah. Okey, pendek je. Nak tukar bentuk vertex kena buat apa? Pendek je. Tak tahu cakap tak tahu. Dia kena ni je, faktor kan. Hampir. Aku tahulah man, nampak. Okay. Hampir tau. Hampir, apa nama dia? Pembahagian punca kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2. Okey, lagi tepat adalah penyempurnaan kuasa 2. Ya, dia beri faktor kan Nasir kan. Dia konsep faktor lah tu. Konsep dia pemfakturan lah. Okey, cuma nama dia penyempurnaan kuasa 2. Okey. Step penyempurnaan kuasa 2, ingat. Langkah pertama adalah korang kena tukar pada bentuk kuadratik dulu. Y sama dengan negatif X kuasa 2
tambah QX tambah 5. English apa sir? Okay, English dia nama completing the square. Okay, completing the square nama dia. Okay, completing the square. Okay, so langkah 1 ingat korang mesti tukar pada bentuk kuadratik. Okay, lepas dah dapat bentuk kuadratik, apa pula korang kena buat? Okay, next korang kena buat apa? Kena jadikan dia negatif. Negatif ni kena buang. Okay, korang kena fakturkan. Senang cerita korang fakturkan dulu next. Okay, fakturkan negatif. Letak negatif kat luar. X kuasa 2. Okay, ini tambah. So, tolak-tolak jadi tambah. X. Okay. Fakturkan 2 ni sahaja. Tambah 5, letak luar. Okay, fakturkan yang tu je. Okay. Okay, alright. Basically benda ni pemfakturan je. Cuma dia bagi nama penyempurnaan kuasa 2. Okay, next. Langkah seterusnya adalah, okay, negatif. Okay, buka satu bracket besar. Okay, tulis balik X kuasa 2. Okay, tolak QX. Okay, lepas tu korang buat tambah, buka kurungan kuasa 2. Tolak, buka kurungan kuasa 2. Tutup, tambah 5. Ni step dia. Okay, so Ni saya kata panjang je. Oh, ya, panjang. Okey, saya ingatkan maksud kamu panjang ni penyempurnaan kuasa 2. Nama dia pendek je. Okey, Tak ingat pengiraan dia panjang sikit. Okey, so korang nampak apa sebab kat sini? Dalam kurungan korang salin balik, lepas tu korang buat tambah, buka kurungan kuasa 2, tolak, buka kurungan kuasa 2. Dufan, harap ingat lagi macam mana nak buat penyempurnaan kuasa 2. Ingat je. Ingat Okey, settle. Next. Nak letak apa dalam kurungan tu? Lupa balik. B/2A. Answer. Okey, itu formula dia, betul. Formula dia B/2A. Betul Okey, lah. contoh kalau soalan kita sekarang kita letak apa kat sini? Kita letak X. Dia spasi simetri. Lagi. 14. Lagi. 14/2. Kan. Apa ni man? Kamu kena letak B/2. Apa nilai B dalam Q soalan ni? lah. Man ni. B dia Negatif. Negatif Q. Negatif Q/2. apa negatif pula? Ini No. B dia negatif. Ya negatif B/2 kan. Tak, formula dia B/2 sahaja Syamil. So soalan ni negatif Q. So kita letak negatif Q/2. Boleh Mana negatif? Ini negatif. Jangan tengok yang first Syamil. Kita kat sini dah. Syamil. Tolong Amel. Syamil jangan cuba peningkan adik-adik form 4. Sekarang mereka Tolong tengah Amel. Ramai tengok. mereka dah dapat tau. Diorang dah dapat konsep tu. Sekali kamu cuba cakap itu jadi diorang pening pula. Apa ni? Okay. Boleh Syamil? Boleh. Okay. So dalam ni korang isi benda sama je. Negatif Q/2. Dah settle. Alright, so sekarang korang buka lah kurungan dia. Okay, buka lah, selesaikanlah semua tu. Okay, so kat sini. Okay, sekarang yang tiga-tiga ni korang akan combine. Okay, korang follow je step. Okay, korang follow dulu step. Okay, benda ni fakturkan ni. 3 benda ni korang akan fakturkan. So, negatif. Buka kurungan. Okay. 3 benda ni korang akan gabungkan dalam satu kurungan. So, korang buka kurungan, letak kuasa 2. Okay, macam tu. Tolak. Okay. So, dalam kurungan letak apa? Dalam kurungan korang just ambil nilai ini. Ambil nilai kat dalam kurungan ni. So, sini X. Letak sahaja X. Nilai kat sini negatif Q/2. Letak je negatif Q/2. Okay. Alright, sebelum tu saya nak bagi tahu korang lah. Okay, kenapa kita nak cari nilai Q je kan? Nak cari nilai Q je sebenarnya. Kenapa kena buat penyempurnaan kuasa 2? Okay, macam ni. Dia punya keyword, bila soalan melibatkan maksimum, minimum, terus korang kena buat penyempurnaan kuasa 2. Okay, daripada penyempurnaan kuasa 2 ni lah baru korang boleh dapat nilai unknown dia. Yang QX tu pergi mana se? Okay, yang QX ni, kalau saya explain panjang sikit cerita dia. Okay, QX tu dia hilang sebab kita dah fakturkan. Itu je. Okay, QX hilang sebab kita fakturkan. Okay, contoh saya cakap macam ni lah. Apa yang korang boleh buat yang simple lah nak fakturkan? Siapa boleh bagi contoh? Kita kembangkan je lah balik saya dapat. Kembang balik susah pula. Okay, contoh X kuasa 2 tolak. Apa contoh lah? X tolak 2 kuasa 2 X tolak. Okay, X kuasa 2 tolak 4X tambah 4.
Okay, contoh macam ni lah. So, X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. So, macam mana kita buat? Kita pun fakturkan lah. Jadilah X tolak 2 kuasa 2. Macam itulah. Okay. Alright. So, apa-apa nombor kat tengah tu memang akan hilang ya. Simple macam itulah. Okay. Yang penting kamu kena ikut susunan dia. Okay, ikut susunan ni. 3 ni bila kamu fakturkan, ambil nombor depan X, ambil nombor dalam kurungan. Negatif Q per 2. QX ni hilang sebab kita dah fakturkan. Okay, settle. Tolak kan? Okay, tulis tolak. Okay, sekarang korang buka kurungan yang ni. Okay, buka kurungan yang ni. Negatif Q kuasa 2 akan dapat positif Q kuasa 2. Okay, buka kurungan Okay, 2 kuasa 2 dapat 4. Okay, tutup kurungan tambah 5. Panjang sikit lah Okay, saya rasa kat sini saya boleh padam sekejap lagi So korang boleh tulis. Okay, motif kita nak cari Q Ingat, motif kita nak cari Q. So X tolak Q per 2 kuasa 2 tolak. Okay, so bukakan kurungan ni. So dapat negatif. Okay, buka. So dapat Q kuasa 2 per 2. Per 4 tambah dengan 5. Okay, sekarang kita kena buka kurungan dah guys. Okay, dah habis dah. Cerita kurungan besar ni dah habis. Kita buka kurungan. So macam nak buka kurungan? Jadi negatif X tolak Q per 2 kuasa 2 tolak jumpa tolak jadi tambah. Okey, tambah Q kuasa 2 per 4 tambah dengan 5. Okey, macam tu. Okey. So next, apa idea kita nak buat apa ni? Okey. So kat sini saya kena terangkan balik sikit dulu pasal okey. Control. Okey. Uish. Okey. So, sini sepadam dulu P sebab P kita punya dah settle. Okey, P dah settle, saya tak cukup ruang kat sini. P sama 5 Okey, P sama dengan 5. Okey, P sama dengan 5. Okey. So next, korang dah dapat. Inilah yang dinamakan sebagai bentuk vertex. Inilah vertex form. Okey. Daripada vertex form ni barulah korang boleh cari nilai Q. Okey. Barulah korang cari nilai Q. So next kat sini saya nak bagi tahu korang pasal bentuk vertex. Apa maklumat yang korang dapat daripada bentuk vertex? So ini adalah vertex form. Okey, bentuk vertex. Okey, asal dia lah. Okey. Y sama dengan A X tolak K. Dia tak kisahlah X tolak K ke X tambah K ke macam tu X tambah K, X tolak K kuasa 2 tambah dengan H. Okey, ini formula dia lah. Okey, ini bentuk general vertex form. So sekarang kat sini korang boleh catat K ni adalah nilai simetri. K adalah nilai simetri. Okey, H kat belakang ni adalah nilai minimum ataupun maksimum. Okey, nilai minimum ataupun maksimum. Okey. So sekarang korang tengok pada soalan kita dia dah bagi dah. Garis lurus Y sama dengan 14 menyentuh titik maksimum lengkung itu. So maksudnya kat sini Y sama 14 ni adalah nilai maksimum. 14 adalah nilai maksimum. So korang tengok daripada bentuk vertex yang korang dapat tadi. Okey, ini bentuk vertex yang korang dapat tadi. Okey, ini adalah nilai simetri axis. So yang belakang ni pula adalah nilai minimum ataupun nilai maksimum. Okey, nilai maksimum atau minimum. So untuk soalan kita maksimum lah sebab negatif kat depan. Okey, negatif. So nilai belakang ni adalah maksimum. So korang dah dapat daripada vertex form ni korang dapat nilai maksimum dia adalah Q kuasa 2 per 4 tambah 5. Tapi nilai sebenar dia adalah 14. So apa korang kena buat kat sini adalah Q kuasa 2 per 4 tambah 5 sama dengan 14. Kenapa sebab sama dengan? Sebab ini adalah nilai Ini adalah nilai maksimum. Ini juga nilai maksimum. Nilai sebenar dia. So korang buatlah sama dengan. Ya. Yang dalam kurungan nilai apa? Simetri. Paksi tengah. Yang dalam kurungan ke yang Q per 2 saja? Yang ni saja je Yang K ni. So negatif Q per 2 lah maksudnya. Okey. Okay, Q per 2 sahaja.
Yang simetri. Okay, so bolehlah korang tulis vertex form, lepas tu maklumat yang korang dapat dari situ. Okay, topik ni pun kadang-kadang ramai juga keliru basically dia bermain dengan bentuk vertex tu. Okay, settle kat situ. Okay, cuba korang cari nilai Q sekejap, dapat berapa, tulis dekat chat. Okay, silakan sekejap. Q kuasa 24 tambah 5 sama 14. So sambil-sambil tu kalau siapa ada persoalan boleh tanya Okay, ada ke? Thank you Lukfan. Thank you Syamil. Ada yang dapat 2 nilai, ada yang dapat 1 nilai. Mel. Sabar saya salji. Mel. Orang dah tegur di. Soalan ni ada bagi syarat? Oh, adalah. Okay. Okay, so Lukfan dah boleh buat pilihan So, soalan ni famous ke kat dalam exam? Soalan ni memang famous. Dia sen ada Aziz lah. Ini memang soalan-soalan exam ni. Memang soalan exam. Apa, Lukfan? Dia cara Aziz lah. Dia memang famous. Okay, ni soalan yang saya tunjukkan ni soalan klise. Cuma dalam exam, biasanya dia tukar sikit je. Dia twist sikit je format dia. Dapatlah soalan bentuk lain. Basically, bendanya sama. Korang kena faham konsep dia. Okay, so ada tak wakil daripada form 4 dapat berapa Q dia? Okay, thank you Lukfan, good. Syamil, dah boleh buat keputusan dah? Memang ada 2, so kamu kena pilih 1 sahaja. Sebab soalan ni dia bagi syarat. Sabar saya. Yep. Marvel pun sama Lutfi. Lutfi dia diam je kat situ sebab tu saya tak sebut nama dia. Okay, dia diam kat situ. Lutfi okey ke? Okey, saya tengah fikir. Okey, pindah-pindahkan sahaja. Pindah. Lepas tu korang buatlah selesaikan secara kuadratik. Lutfi dia penat ni baru lepas kelas MX tadi. Okay, thank you Syamil. Thank you Adana. Okay, so dah ada wakil pada form 4, saya bincangkan. Alright, so dekat sini korang pindahkan sahaja. Korang dapatlah Q kuasa 2. Okay. Kat sini 4 darab 5. Darab semua darab 5 darab dengan 14. So Q kuasa 2 tambah 20 tambah 14. So korang dapatlah Q kuasa 2 sama dengan saya silap kira ke? Q kuasa 24 tambah 5 sama dengan Se-20 je. Se-20 tu. Pindah je lah 5 kan? Sekejap. Pindah je lah 5 ke sebelah kanan. Okay, pindah 5 sebelah kanan. Sorry. So kat sini korang dapatlah Q kuasa 2 per 4 sama dengan 14 tolak 5 sama dengan 9 kan? Okay, so dapatlah Q kuasa 2 sama dengan 36. Ingat lagi saya cakap tadi, bila korang nak buat punca, korang akan ada plus, minus. Okay, menengah rendah tak apalah. Okay, menengah rendah dulu, korang belajar. Punca sahaja korang akan cakap 6. Tak apa, tu menengah rendah. Masuk menengah atas tak boleh. Korang mesti ada 2 jawapan. So, dekat sini korang akan dapat Q sama dengan 6 atau Q sama dengan negatif 6. So, yang mana satukah pilihan jawapan dia? Korang tengoklah, ada tak soalan dia bagi syarat? Dia. Ada kan? Ada keadaan Q lebih kecil daripada kosong. Betul. So dia bagi Q lebih kecil dari kosong. So bila bagi Q lebih kecil dari kosong, ambillah jawapan dia Q sama dengan negatif 6. Okey. Kat sini pun korang kena aware juga dalam soalan tu korang baca, okey? Pastikan korang baca sampai habis. Kalau korang tinggal 6 dengan negatif 6, habis. Okey? Salah dah jawapan dia. Okey? Macam itulah cerita dia. Alright. So, ada apa soalan tak so far? Fungsi kuadratik. Pukul 4 kita rehat. Okey, hari ni sejam setengah, kita live sejam setengah. Okey, lepas tu kita rehat. Lepas tu saya bagilah korang rehat sekejap 15 minit. Okey. Ada siapa-siapa perlukan lagi untuk saya explain soalan ni? Okey ke? Okey
Kalau okey tak apa. Okay, next kita pergi ke soalan seterusnya. Ni Esther ambil ni soalan exam sebenar contoh soalan sebenar. So soalan dia pusing-pusing macam ni je konsep dia tetap sama. Okay, next. Soalan B. Seterusnya lekar pula dah. Seterusnya lakar graf fx untuk negatif 5, x lebih kecil daripada 1. Okay, bila soalan cakap lakar, korang kena ada koordinat. Okay, soalan cakap lakar, korang kena ada koordinat. Okay, so untuk koordinat macam mana korang nak buat ni? Apa persamaan dia tadi je? Oh, persamaan jap kita ambil persamaan tadi jap. Okey, jap tu persamaan tadi kita boleh gantilah Q dengan P dia. So kita akan dapat okey, salin jap. Jap lagi bagi tahu dia punya ni berapa. P dia berapa? Oh tu. P dia 5. 5. P dia 5. Okey, P sama 5. Okey kan? Saya tengok balik soalan ni saya. Jap, ambil dia punya persamaan dulu dah Sabarlah. Mana? Ni persamaan dia. Ambil yang asal ni, gantilah nilai P dengan nilai Q. Tu dia persamaan asal dia. Okay, dah Lukman? Dah tu. Dah. Okay, so kat sini korang dapat persamaan dia Y sama dengan 5. Lepas tu? Tolak X kuasa 2. Tolak X kuasa 2. Tolak 6X. Tolak 6X. Okay, so ni P kita tadi 5. Ini Q kita 6. Kita dah ganti masuk dah. Okay. So itu kita punya persamaan. So bila nak lukis graf, korang kena ada, macam biasalah korang kena ada plot. Korang kena ada titik. Okay, soalan ni dia cakap lakar sahaja tapi lakar tu kenalah munasabah. Okay, so apa yang korang kena buat kat sini adalah ni. X sama dengan negatif 5. Apakah nilai Y dia? Okay, tu satu koordinat. Okay, dapat koordinat 1. Koordinat kedua, apabila X sama dengan 1, apakah nilai Y dia? So, korang dapat koordinat kedua. Okay, cuba masing-masing try sekejap. Siapa boleh bagi tahu koordinat dia ada berapa sini? Ada 2 kan? So, dapat nilai lah. So, Y sama dengan 5 tolak, X kita negatif 5 kuasa 2. So, Y sama dengan negatif 5. 25, 5 tolak 5, 20. Sekejap. X tu tak ganti. Sorry, terlepas pandang. Okay, so korang ganti nilai kat sini 5 tolak X kita adalah negatif 5 kan? Masukkan negatif 5 kuasa 2 tolak dengan 6, X kita negatif 5. So kat sini korang dapatlah koordinat Y dia sama dengan 10. 10 Okay, thank you. Alright, saya dapat 10. Okay, saya dapat 10. So, itu koordinat 10? pertama. Sekejap. Dapat apa je? Sekejap. Betul dah. Betul dah? Okay. 5 tolak negatif 5 kuasa 2 tolak 6 darab dengan negatif 5. Okay, selesai. Korang dapat Y sama dengan 10. So, itulah koordinat korang. Apabila X sama dengan negatif 5, Y korang sama dengan 10. So dapat satu koordinat kat sini, negatif 5, 10. Sekejap lagi korang nak lakar tu, korang buatlah plot titik dia. Okay. Okay, next. Apabila X sama dengan 1. Okay. Kalau nak ingat, bila soalan cakap pasal lakar graf ataupun lukis graf, okay, terus korang kena buat koordinat. Okay, korang kena ada koordinat. Okay, so apabila X sama dengan 1 pula, korang ganti masuk dalam ni So Y sama dengan 5 tolak 1 kuasa 2 tolak 6 darab 1. So dapat apa? Negatif 2. 1. 1 bukan negatif 2 5 tolak 1 dapat 4. Negatif 2. Negatif 2 Okay, settle. So, apabila X sama dengan 1, korang punya Y adalah negatif 2. 1, negatif 2. Okay, selesai kat situ. Yang form 4 okay Okay. Tanya kalau ada soalan tanya. Alright, settle. Ya. Lukis ni dalam kertas graf kan? Oh tak. Sebab ni kertas 1. Kertas 1 pula. Ni kertas 2 kan? Dia cakap lakar. Bila saya cakap lakar tak perlu kertas graf. Lakar macam tu je lah kan? Lakar
macam tu je tapi kena logik lah nilai-nilai dia. Okey. Lakar saja. Okey, sekarang dah settle. Korang dah ada koordinat negatif 5, 10. Lepas tu korang ada koordinat 1, negatif 2. Soalan tadi pun korang ada koordinat kan? Berapa soalan tadi koordinat dia? 0, 5 kan? Ada pintasan Y tadi. Okey. Daripada soalan. Okey, dari soalan tadi, okey, kita ada koordinat dia 0, 5. So korang ada 3 titik yang korang kena plot, lepas tu korang sambungkan sahaja. Okey. Alright, settle kat situ. Okey. Next. Okey. Dekat sini ada lagi ni titik maksimum. Titik maksimum korang tadi berapa? Ada koordinat lagi ni. Titik maksimum. Okey. Titik maksimum korang berapa? Okey. Untuk mencari titik maksimum berapa? 14 kan? Itu nilai. Okey, titik maksimum dengan nilai maksimum dua benda yang berbeza. Okey, dekat sini saya beritahu kalau titik maksimum korang kena bagi koordinat. Titik maksimum koordinat, nilai maksimum adalah 14. 14 tu nilai maksimum. Titik maksimum adalah koordinat. So, dekat sini korang dapat apa? 14 kan, pada paksi Y 14. Paksi X dia berapa? Okey. So, contoh kalau korang ada satu kat sini, paksi maksimum contoh korang ada maksimum kat sini, nilai dia adalah 14 pada paksi Y 14. Okey, 14. Korang nak cari nilai pada paksi X. So, paksi Masuk X dalam nilai persamaan. simetri. Masukkan persamaan pun boleh. Okey, masukkan dalam persamaan cari nilai X. Ataupun korang boleh ambil daripada sini sahaja. Mana tadi kita dapat? Tak ada Oh, ni tak apalah ganti kat sini. Okay, alright. So kat sini korang dapat kan Y dia 14. So nak cari nilai X korang ganti masuk dalam ni. Okay, sekarang kita nak cari koordinat titik maksimum ni. Okay, titik maksimum. So korang ada 3 1, 2, 3 koordinat. Yang ke-11 adalah koordinat untuk titik maksimum. So Y sama dengan 14. Korang ganti dalam persamaan ni Y 14. So 14 sama dengan 5 tolak X kuasa 2 tolak 6X. So korang dapat kat sini X kuasa 2 tambah 6X tambah 9. Okay, betul ke? 14 tambah 5, 9. Okay, betul. Okay, sekarang korang cari nilai X dia. Okay, nilai X dia adalah question degree. A dia 1, B dia 6, C dia 9. So korang dapat X sama dengan negatif 3. So inilah yang dinamakan sebagai axis simetri. Okay, paksi simetri. Okay. Kepening okey ke guys? Okey. Okay. Okey, silakan. Nampaknya Syaz dah digest, dia dah memahami, so dia terus digest di situ. Biasanya Marvel. Okay, ni Syaz. Okay, alright, settle kat situ. Okay. So, dah menjawab soalan belum? Belum. Okay, korang dah ada koordinat kat sini. Apabila X sama dengan 14, X pula, Y sama dengan 14, X korang adalah negatif 3. So, dapatlah koordinat kat sini negatif 3. Okay, sekarang kita lakarlah kita punya graf. Okay, so korang buat sahaja ini paksi X, ini paksi Y. So, nak buat lakaran, korang plot je lah titik anggap sahaja. Okay, so negatif 5, 10. Contoh, dekat sini negatif 5. Okay, kat sini 10. Buat je lah. Nama pun lakaran kan, tak kisah. Okay, yang penting nilai dia, kedudukan dia logik. Okay, next. Koordinat kita 1, negatif 2. Sini 1. Sini negatif 2. Okay, so kat sini. Okay, 2 koordinat. Okay, koordinat ketiga. 0, 5. Okay, sini 0. So, anggap saja kat sini 5. So, dapatlah kat sini. Okay, ambil semua koordinat kita ada. 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 koordinat je. Okay, ada 4 kan? Okay, ada 4. Okay. Negatif 5, 10. Okay, next negatif 3, 14. So kat sini negatif 3. Contoh sini negatif 3. So 14 kat atas. Okay, sini adalah 14. Lakar saja. Okay, alright, selesai. Okay. Okay, dah siap. So inilah jawapan korang, lakaran. Okay, lakaran. So macam ni lah. Tulislah. Lukislah bagi sentuh betul-betul cantikkan betul-betul sikit. Lakaran. Walaupun lakaran, pastikan betul-betul lah. Sebab kita tak tahu pemeriksa kita macam mana. Andai kata waktu dia tanda ketak exam korang nanti dia baik hati. Okay. Senang nak bagi markah. Kalau waktu dia dah bad mood nanti. Okay. Dah siap.
Itulah dia punya lakaran. Okay. Alright, selesai. So, okay, tadi sudah explain kan pasal graph. Okay, pasal vertex form. Okay, betul, pasal vertex form. Okay, sekarang saya nak sharing sikit. Okay, saya nak sharing sikit pasal tadi. Contoh vertex form. Okay. Vertex form, ingat bila soalan melibatkan maksimum minimum terus korang buat vertex form terus buat vertex form, penyempurnaan kuasa 2. Okay, contoh tadi macam saya cakap. Okay, dia punya vertex form adalah y sama dengan A, h tolak k kuasa 2 tambah dengan x. X tolak k kuasa 2 tambah dengan h. Contoh macam ni korang punya vertex form. So daripada graf, korang kena faham lah daripada graf ni macam mana pula. Okay, contoh sebagai graf macam ni. Okay, so inilah yang dinamakan sebagai titik maksimum. Dia ke atas, titik maksimum. Okay, macam mana nak cari koordinat titik maksimum ni? So, nilai maksimum adalah dekat belakang ni. Belakang ni adalah nilai maksimum. Okay, nilai paling tinggi. So, nilai maksimum dia adalah H. Okay, kat tengah ni paksi simetri. Okay, simetri axis ni maksudnya korang bahagikan dua graf tu. Kat mana tengah-tengah dia? Okay, so tengah-tengah ni korang dapatlah nilai dia dekat sini. Okay, so dapatlah K. Okay, dapatlah K. Itu sahaja. Okay, selepas ni kalau korang tengok vertex form, korang dah tahu dah maklumat apa yang korang ada. Okay, korang ada nilai maksimum, korang ada nilai vertex. Okay, itu sahaja. Okay, ini sekadar menentukan graf dia maksimum ataupun minimum. Alright, settle kat situ. Okay. Soalan seterusnya. Cuba korang fikir logik sekejap Okay. Jika graf itu dipantulkan pada paksi Y, tulis persamaan bagi lengkung itu. Okay, jap. So, salin dulu persamaan kita tadi Persamaan kita tadi adalah Y sama dengan 5 tolak X kuasa 2 tolak 6X. Okay. So, untuk Y sama dengan 5 tolak X kuasa 2 tolak 6X, saya nak korang tukar bentuk vertex. Okay. Korang kena tukar bentuk vertex ni. Okay. Mana bentuk vertex kita tadi? Itu bentuk vertex kita. Okay, kita ambil bentuk vertex kita balik Okay, so bentuk vertex kita tadi adalah bentuk vertex kita negatif dalam kurungan X tambah 3 kuasa 2 tambah dengan 14. Sesolve-nya ni, seselesaikannya ni bentuk vertex kita. Ni. Ini bentuk vertex kita yang dah siap tadi kan? Korang gantikan nilai Q, korang gantikan nilai Q. Lepas tu korang akan dapatlah dia punya bentuk vertex macam ni. Daripada bentuk vertex ni korang dah ingat kan saya cakap tadi, 3 ni adalah nilai simetri. So nilai simetri ni maksudnya pembahagi tengah. Nilai simetri. 14 ni adalah nilai. Tengoklah ini negatif kan? A dia negatif. A dia negatif, so nilai maksimum. Nilai maksimum. Alright. So jika graf itu dipantulkan pada paksi Y, tulis persamaan bagi lengkung itu. So korang ambil graf yang korang dah lukis tadi. Ini graf yang korang dah lukis tadi macam ini. Sekarang korang nak pantulkan. Macam mana saya copy gambar ni tadi? Contoh, ini kita punya graf tadi Kita punya graf tadi. Atas tu sikit, bawah sikit. Atas ni sikit, bawah ni sikit, lepas tu dia turun kat sini. Macam inilah korang punya graf tadi macam ni. Ini paksi Y, ini paksi X. So sekarang soalan cakap, tulis persamaan bagi lengkung itu. Dia dah pantul pada paksi Y. Kalau soalan cakap pantul pada paksi Y, apa yang kekal? Agak-agak. Kecurunan. Kecurunan. Betul. So korang tengok je lah kat sini. Korang bayangkan, itu korang punya graf dah dapat, dia pantul pada paksi Y. So bila pantul pada paksi Y, dia akan berubah tempat lah. Dia akan berubah tempat macam gini. Dapatlah kat sini. Next kat sini. Kan? Dia pantul. Alright. So, apa yang korang nampak perubahan kat sini? Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tak ada. Tak ada? Sekejap. Daripada Ni, persamaan, ada benda yang titik ni. berubah. Betul lah, dia ada perkataan. Paksi simetri. Paksi simetri yang berubah. So, bila paksi simetri yang berubah, korang kena ubahlah kat sini. Korang kena ubahlah kat situ. Paksi simetri. So, formula kita adalah negatif X tambah 3 kuasa 2 tambah dengan 4.
Alright, so kat sini korang boleh kembangkan pun boleh, nak ganti pun boleh. Okay, so yang berubah adalah pada nilai paksi ni, simetri ni. So, formula asal tadi korang ingat yang saya tulis tolak tadi kan? Okay, nampaknya hilang yang saya tulis. Okay, jap. Saya tulis dia punya vertex form yang asal dia adalah Y sama dengan A, X tolak K tambah dengan H. Okay, negatif kat sini Okay, so kat sini korang gantilah sebab dia punya paksi simetri tengah je kan yang berubah kan. So negatif X tolak 3 kuasa 2 tambah dengan 14. Okay, nilai maksimum tak berubah, still lagi kat atas. That's why nilai 14 tetap sama. Okay, kenapa yang ni positif negatif? Padahal yang ni duduk dekat kawasan apa? Ini kan negatif kan? Kat sini negatif 3. Okay, kenapa yang ni je berubah? Kenapa dalam tengah je berubah? Sebab korang tengok pada graf asal yang warna hitam, paksi simetri duduk kat sini. Okay, so bila dipantulkan dia berada pada kawasan yang merah ni pula, so dia punya paksi simetri duduk kat sini. Okay, berubah. So bila berubah korang tukar sahaja dia punya sign. Okay, so dapatlah negatif X tolak 3 kuasa 2 tambah 14. So yang ni korang kena cantikkan sikit sebab apa soalan minta korang buat persamaan. Okay, tulis persamaan. Okay, silakan cuba cantikkan jap dapat berapa? Okay, Y sama dengan negatif X tolak 3 kuasa 2 tambah 14. Okay, yang ni korang kena kembangkan, korang kena cantikkan. Okay, ada siapa yang boleh share? Silakan jap. Sekejap lagi share. Cuba try up. Macam alam saya pergi pagi tu. Sekejap. Dah hilang dah. Okey, ada yang dah kembang. Okey, thank you Syamilun. Okey, Syamilun dah bagi So kat sini korang kembangkanlah. Saya punya tu kan. Tukar je. Apa simbol Okey, so kat sini korang dapatlah. Okey, korang buka kurungan dapat negatif X kuasa 2 tambah 6X tolak 9 tambah 14. Okey, thank you Zaira. Sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 6X negatif 9 tambah 14, 5 kot. Okey, positif 5. Okey, very good. Settle, semua dapat. Bagus. Okey, elakkan kecuaiannya. Okey, Mat ni dah lah macam soalan dia pun dah penat korang nak kira kan. So korang kena kira lah betul-betul, jangan pula lah tercuai. Okey. Alright, so settle kat sini. Okey, graf fungsi kuadratik. Okey, graf fungsi kuadratik. Basically topik ni kan, senang korang ingat benda ni je. Okey, soalan dia akan bermain dengan benda ni je. Okey, kebiasaannya dia akan bermain dengan benda ni. Okey, korang salin bentuk vertex. Okey, korang salin bentuk vertex yang sudah bagi tadi. Lepas tu korang label. Okey, tengah-tengah ni adalah nilai simetri, iaitu nilai pada paksi tengah. Okey, yang belakang ni adalah nilai maksimum ataupun nilai minimum. Okey, so jawapan untuk soalan ni dapatlah Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 6X tambah 5. Sebab dia kat persamaan. So korang kena bagi ni bentuk persamaan. Okey, settle. Okay. Next. Topik log. Topik log ni pun favorite juga. Aduh, lemah topik. Boleh. Okey, topik ni satu lagi lah sebab dia punya hukum banyak. Okey.
Apa yang saya boleh tolong korang? Okey, untuk topik ni korang kena pandai guna. Sebab korang ada banyak hukum indeks. Korang ada banyak hukum log. So yang mana korang nak kena pakai? Okey? Korang boleh tengok macam mana cara saya buat macam mana cara saya buat. Okey, soalan cakap permudahkan. Ini dia punya keyword ni. Kalau soalan cakap permudahkan, ingat jawapan korang mesti dalam bentuk huruf ke, ataupun kalau nombor boleh dalam bentuk termudah, macam tu. Okey, permudahkan maksudnya korang kena permudahkan. Okey, sekarang dia bagi panjang kan? So macam mana korang nak compress? Mudahkan tu korang nak simplekan dia. Daripada panjang berjela tu korang nak pendekkan. Okey, so sebelum saya nak buat soalan ni, saya akan tulis dulu beberapa hukum supaya korang boleh relate. Okey, korang boleh relate dengan soalan ni. Okey, so first adalah contoh log A XY. Okey. So, XY ini maksudnya darab. So, bila korang ada satu log X darab Y, ingat bila korang nak pecahkan dia, dia akan jadi tambah. Kalau soalan bagi dalam bentuk tambah, salah tu, bukan tambah macam tu, sorry. Okey, log AX tambah dengan log AY. Log AY. Terpulanglah kalau soalan bagi dalam bentuk ni, log AX tambah log AY. So, korang kompreskan dia jadi log A XY. Okey, macam tu. Okey. Alright, so kalau darab jadi tambah. Kalau bahagi pula akan jadi tolak. Log A X per Y. Okey, bahagi kan? So dia akan jadi tolak. Log A X tolak log A Y. Okey, operasi ni tolak. Senang ingat tolak. Okey, lagi yang korang pakai lagi kat sini adalah ni lagi. Log A X kuasa 2. So bila korang ada kuasa ke atas ni, korang akan pindahkan ke depan. So korang dapat 2 log AX. Benda ni serius saya cakap korang tak perlu hafal. Okey? Benda ni korang kena kerap buat latihan. Okey? Korang kerap buat latihan, korang akan nampak. Sebab topik log ni memang macam-macam bentuk soalan dia, ada banyak sangat bentuk soalan dia. So korang kena lebih kreatif sikit. Okey? Macam mana nak guna formula dia. Okey, lagi. Okey, ada lagi ni. Seterusnya adalah kalau korang nak tukar dia punya indeks asas. Soalan bagi log AB, korang nak tukar pada asas yang baru, tak kisahlah asas C ke, nak tukar baru. Sekarang log C, okey. Log yang korang nak log C B bahagi dengan log C A. Macam tu. Okey, log yang baru ambil nombor atas, bahagi dengan log yang baru, nombor yang kat bawah. Okey, macam tu. Siapa yang terkeluar? Select ke saya lag ke saya? Saya kot lag sekejap tadi sebab saya pasang internet stable. Siapa yang terkeluar? Syamil, Zaira, Jana, Lufi, Sarah. Marvel terkeluar tadi. Okey. Alright. So untuk soalan ni cuba korang tulis dekat chat. Lag. Apa Marvel? Lag. Okey. Alright. So untuk soalan ni kan sudah bagi hukum sebelah kiri. Semua hukum untuk menyelesaikan soalan ni semua dah ada. So sekarang korang just tulis dekat chat sahaja korang tulis dekat chat. Okey, apa operasi korang kena buat. So kat sini korang nampak sekali first tambah. Next adalah tolak. Okey. So ini tambah, ini tolak. Okey. Next lagi, apa yang korang nampak kat sini? Asas. Asas 2, asas 8, asas 32. So kalau korang nampak asas yang berbeza, tu langkah pertama Bila korang nampak asas yang berbeza, korang kena tukar dulu jadi asas yang sama. Cuba korang tulis dekat chat, asas berapa yang korang nak pilih sekarang? Korang ada asas 2, asas 8, asas 32. So korang kena pilih asas berapa supaya tiga nombor ni ada. Okey, silakan tulis kat chat. Asas berapa? Sebab korang kena tukar asas ni. Okay, thank you Sarah. Good, betul. Syamil, good. Korang nak jadikan dia semua dalam asas berapa? Okay, base berapa? Okay, thank you. Thank you, Syaz. Thank you, Lufan, betul. Good, Zaira. Okay, Lutfil, you are the last one. Yang lain semua dah? Dah, sir. Lutfil dah? Sekejap. Dengki ni. Tak nampak ni. Sekejap. Lutfil. Tak ada pun. Oh tu. Ainul. Okay, dah. Okay, settle Lutfil. Okay, so korang nampak kat sini
tambah dengan tolak, lepas tu asas 2, 8, 32. So apa korang kena buat adalah korang kena tukarkan dia punya asas. Okay? Kena tukar dia punya asas. So kat sini korang tukar asas dulu lah, barulah korang akan selesaikan dia darab ke tambah ke semua. Dia tukar asas dulu. Okay, untuk log 2 korang stay sahaja. Log 2, 3x. Log 2, 3x tolak 4. Okay, tambah, salin balik. Log 8. Okay, tukar pada asas 2. So jadilah log 2, x kuasa 3 per dengan log 2, 8. Tolak. Okay, ingat bila ada nombor kat depan ni, okay nampak kan? Ingat kalau ada nombor kat depan ni, korang kena pastikan pindah dulu naik atas. Okay, pindah dulu naik atas. Okay, so korang dapatlah kat sini. Okay, sesalin dululah. Okay, untuk yang ni, log 32 x tolak 2 kuasa 5 ni, selesaikan dulu yang ni Okay, selesaikan dulu yang ni. Alright, so 2 korang pindah ke sebelah sini, apa korang akan dapat adalah log 32 x tolak 2 kuasa berapa ni? Cuba kita usaha, berapa kuasa kat sini? Kuasa 2 sepindah ke sebelah kanan. Okay, 2 kena pindah ke sini. tambahan 7. Sudah. Kuasa berapa ni guys? Okay, yang ni. X tolak 2 kuasa 5. Asal dia kuasa 5. Sekarang nombor 2 ni pun sebawa pergi ke sebelah ni. Kuasa berapa? 10. Kuasa 10. 10. Betul, kuasa 10. Okay, indeks. Okay, indeks kena ingat A kuasa M. Select ke? Kenapa hilang saya punya pen? Sekejap. Tak ah. Itu dia. Dia dah start dah. Dia dah start dah guys. Aduh, hai. Sekejap. Dia dah main dah. Tadi saya cakap sampai kompat je sebab tu dia kata dah lebih masa ni. Oh ya? Ish. Ha. Aduh. Alright, sikit-sikit. Kita settlekan yang ni sikit. Pandai dia ni. Laptop ni. Sedar duduk kat sebelah ni, seorang-seorang ni. Dua ni. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, boleh. Kalau dia pump juga, tak boleh tu. Okay, so kita sama tadi sampai mana tadi? Ni. So sesambung saja So hilang dah rujukan korang pasal indeks tadi. Siapa sempat salin, sempatlah. Okay. Dapat macam angkat gambar. Okay. Alright. So log 2, so pergi laju-laju di sini. 3x tolak 4 tambah log 2 x kuasa 3 per log 28. Okay, so tukar asas 2 kan? Okay. Ambil yang ni semua tak ke atas. Ambil nombor 8 tak kat bawah. Tolak. Okay, ingat bila ada nombor, korang jangan tukar dulu asas. Nanti salah. Okay. Korang kena pindahkan dulu ini. Hai, sejak bila ada nombor 3 situ? Hai, memang ada nombor 3 Oh, jap. Ini soalan B. Ni soalan A tu, tak ada nombor 3. Tu soalan B. Tu yang pelik. Siapa yang Tak pun kayaknya. Apa yang dia tak tahu dia. Aduh, itu soalan B lah. Log 2, 3x tolak 4. So dah pelik dah tiba-tiba nombor 3. Kalau nombor 3 tu, cara dia lain. Okay. So, setukar dulu 8 ni jadi asas 2. Log 2x kuasa 3 per dengan log 2, 8. Nombor 2 pindah dulu. Ingat, bila indeks, okay, A kuasa M, kuasakan N, dia akan jadi darab. So kat sini 2 darab 5, dapatlah 10. Okay. So tolak log 32, sesalin dulu, x tolak 2, kuasa 10. Okay, sekarang kita standardize dulu semua, tukar pada asas 2. Log 2, 3x tolak 4, tambah log 2, x kuasa 3, per dengan log 2, 8. Boleh tukar tak? Log 2, 3, kuasa 3. Okay, betul. So dalam topik log ni, korang kena bermain benda tu. Okay, korang nampak je nombor yang ada kuasa sempurna, korang kena tukar. Okay, so korang dapat 2 kuasa 3 untuk 8 ni. Okay, tolak 32 kita tukar So dapatlah log 2 x tolak 2 kuasa 10. Yang atas, next ambil yang bawah pula. Log 2. Log 2 32. Tukar teruslah senang. Dapat apa? 2 sempat 2 kuasa 4 ke 2 kuasa 5? 5 kot. Sekejap. Okay, try. 5 5. Okay. Log 2, 2 kuasa 5. Okay, sekarang kita nak solve. Okay, kita nak selesaikan.
So dekat sini ada benda lagi saya nak tulis log yang ada kat sini. Log X kuasa 2. So kalau jadi macam ni, korang akan potong yang ni jadi 1 terus, ambil 2 sahaja. So log X kuasa 2 akan dapat 2. So kat sini korang akan potong, dapatlah 3. Kat sini korang akan potong, dapatlah 5. Okay, ini 2, sini X kuasa 3. So kita salin balik. Log 2, 3X tolak 4 dalam kurungan, tambah log, ni nombor 3 kan? Dah. Tadi, sekejap. Okay, so sekarang kita pindahlah pergi depan. Okay. Bila korang nak selesaikan, korang pindah naik atas. Dah selesaikan, pindah depan balik. Okay. Sebab dia efek ada sebab. Okay. So kat sini, tak payah. Sebab kita tak selesai lagi ni. Tak boleh pindah lagi. Tak selesai lagi. Log 2, X kuasa 3 per 3 tolak log 2, X tolak 2 kuasa 10 per 5. Okay. Okay, next. Apa pula kita nak buat ni? Okay, so sekarang, okay, nombor 3 kat atas ni kita pindah pergi depan. Nombor 3 kat atas ni kita pindah pergi depan, letak 3. Nombor 10 kat atas kita pindah pergi depan, letak 10. Okay, sekarang korang akan nampak something kat sini kita boleh kecilkan. 3 boleh kecilkan, 5 dengan 10 boleh kecilkan, tinggal 2. So korang dapatlah kat sini log 2, 3X tolak 4, tambah, okay, potong-potong dapat log 2X. Okay, kat situ korang dapat 2, tolak 2, log 2X tolak 2. Okay, next. Cuba kita usaha. Nak selesaikan macam mana lagi? Kena buat apa lagi nak selesaikan? Saya tahu. Macam mana? Jadikan darab. Betul. So korang nampak kat sini kan, dia ada operasi tambah, ada operasi tolak. So tambah akan jadi darab, tolak akan jadi bahagi. Okay. So korang buatlah kat sini. Log 2. Okay. 3X tolak 4. Okay. Korang just ambil nombor ke atas sahaja. Yang darab tu darab nombor atas je. Bukan darab dengan log 2 ni. Korang kena ambil sisa baki ni. Kat sini nampak tak? Ada 2 kan? Okay. Bila sampai masa korang nak selesaikan, korang kena pindah balik. Naik atas. Dia memang macam tu. Sekejap naik, sekejap turun. Okay. Bila korang nak selesaikan, okay, korang kena pergi depan lah. Okay. Sekarang korang dalam proses lagi ni. Okay. So korang kena pindah balik, naik atas. Okay. Tadi kita pindah sebab kita nak kecilkan. So kat sini kita orang dapatlah. Okay, X tolak 2 kuasa 2. Okay, tambah akan jadi darab. So 3X tolak 4 darab dengan X, tolak akan jadi bahagi. So bahagi dengan X tolak 2 kuasa 2. Okay, so inilah jawapan akhir dia. Okay, tak payah selesaikan. Tinggal macam tu je. Okay, andai kata korang boleh kecilkan, baru korang kecilkan. Macam ni tak boleh, so tak payahlah. So dapat jawapan akhir dia. Itulah jawapan dia, bentuk termudah. Okay. Log 2, 3X tolak 4X per dengan X tolak 2 kuasa 2. Okay. So saya nak minta korang untuk salin yang ni. Sebab soalan B sekejap lagi saya akan minta untuk korang buat. Okay. Apa kata korang masa sekejap untuk salin. Okay. Dah siap kita usaha. Soalan B korang guna pakai yang ni balik. Okay. Jadi saya nak bagi rehat sekejap. Settle ni dulu. Okay, salin jap. Siapa yang dah salin bagi tahu saya dah. Okay. Okay, so untuk penonton yang sedang menonton dekat YouTube, so itu sahaja perkongsian saya, okay, mengenai teknik menjawab soalan kertas 2 ACMAT, okay, bagi topik tingkatan 4. So insyaAllah mudah-mudahan adalah sikit sebanyak kan dapat tips ataupun trik yang cikgu berikan untuk buat sesi latihan. Okay. So insyaAllah itu sahaja kita punya perkongsian petang ini. Kita jumpa lagi sesi live dalam Anak Bijak Fikir petang ini pada jam 5 suku lupa dah. 5 kot. 5 okay. Kita jumpa jam 5 petang nanti. Okay. Itu sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum.